Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan dan puan, rakan-rakan sekalian, rakan-rakan yang berkesempatan hari ini untuk bersama-sama, sama ada tuan dan puan menonton video ini di platform Facebook ataupun tuan dan puan menontonnya di channel YouTube. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad. Hari ini hari Ahad 17 Januari. Kita dah habis sekitar separuh daripada bulan ini dan kita akan meneruskan insya-Allah dalam bulan Januari ini. Kita ada apa orang kata 4 minggu penuh untuk kita lalui hari-hari seterusnya. Jadi hari ini hari Ahad, kepada rakan-rakan yang bekerja di ataupun yang berada di negeri-negeri yang bekerja hari ini adalah minggu yang pertama, kira hari yang pertama untuk minggu ni lah. Tetapi kepada rakan-rakan yang kebanyakannya berada di Selangor, hari ini merupakan hari Minggu, hari Ahad, dan ramai di antara kita yang sudah menyusun jadual lah hari Ahad ni, sama ada untuk aktiviti keluarga, sama ada untuk aktiviti orang cakap lebih banyak aktiviti di rumah lah, di rumah. Jadi untuk itu tuan dan puan, sekali lagi Alhamdulillah kita semua ni orang kata diberikan satu lagi hari untuk kita tambah kesyukuran kita hari-hari. Jadi setiap hari itu kita mendapat satu lagi peluang baru untuk memperbaiki apa yang kita dah buat semalam, peluang baru untuk memperbaiki apa yang kita dah buat minggu lepas, peluang baru untuk kita memperbaiki apa yang kita dah buat bulan lepas, tahun lepas. Jadi setiap hari yang baru itu merupakan seumpama satu muka surat buku yang baru, lembaran yang baru untuk kita tuliskan perkara-perkara di dalamnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan. Sekiranya tuan dan puan menonton secara live bersama-sama saya ucapkan terima kasih. Tetapi sekiranya tuan dan puan menonton secara rebroadcast pun tak mengapa, kerana semua video-video yang saya susunkan sama ada di page Facebook dan juga di channel YouTube, tuan dan puan boleh follow through satu persatu yang mana topik ataupun perbincangan yang sesuai mengikut keadaan tuan dan puan. Jadi ada kalanya perbincangan itu mungkin perkara yang tuan dan puan dah biasa, jadi tuan dan puan tak perlu lagi untuk masuk dalam perbincangan tu. Tetapi ada kalanya perbincangan tertentu yang mungkin tuan dan puan nak review, nak tengok semula. Jadi hari ini hari Ahad, topik yang saya bawa, yang saya pilih pun tidaklah satu topik yang berat. Ia merupakan satu perkara yang biasa kita dengar tentang usahawan. Sebenarnya tuan dan puan, bukan hanya usahawan, semua kita sebagai seorang individu, kita sebenarnya ada satu istilah, sama ada kita kata kita nak pergi kita berehat. Kadang-kadang usahawan kita selalu sebut kita masuk gua, kadang-kadang kalau macam kita kata kita masuk, kita punya sanctuary, tempat untuk kita berhibernasi, tempat untuk kita duduk seorang-seorang diam-diam. Itu ada banyak apa orang cakap, nama-nama ataupun label yang kita berikan kepada perkataan gua yang biasa digunakan oleh usahawan. Jadi pada kebanyakan masa kita kata okey, business owner tengah dalam keadaan nak berfikir ataupun nak bertenang untuk mendapatkan idea-idea baru, kita kata jom kita masuk gua. Ataupun kita kata partner kita pun kata jom kita masuk gua. Jadi apakah sebenarnya istilah gua, ataupun ramai di antara kita panggil lah, kita kata tempat bersembunyi ataupun kita kata sanctuary, yang kita nak duduk diam-diam, yang kita nak habiskan masa untuk memikirkan perkara-perkara penting untuk kita buat keputusan. Jadi sebenarnya perkataan gua ni pun banyak digunakan kerana kita mengambil sejarah. Dalam sejarah Islam kita ada banyak kisah-kisah Nabi yang disampaikan di mana mereka masuk ke gua untuk orang kata sama ada lari daripada keadaan, bukanlah lari, maksudnya keluar daripada keadaan semasa, ataupun untuk menyusun strategi yang baru. Jadi biasanya usahawan dan business owner kita selalu sebut kita masuk gua. Jadi apa sebenarnya kepentingan atau keperluan gua ni sebenarnya kepada usahawan ataupun kepada kita sebagai individu dalam hidup kita ni? Kenapa kita ada satu yang kita sebut sebagai gua? Jadi itu yang saya nak bawa kepada satu perbincangan tentang berfikir, about thinking. Pagi tadi saya ada buat beberapa posting tentang thinking. Sebenarnya berfikir ni tuan dan puan adalah satu perkara yang susah. Dia memerlukan effort. It requires effort. It is a hard work. Itu sebabnya kalau macam kita masuk sesi brainstorming ke, kita masuk mesyuarat, bila kita kena fikir, dia adalah satu keadaan yang penat. Kita akan penat. Jadi kadang-kadang tuan dan puan kita masuk kelas, contoh kalau kelas tu hanya ceramah bercakap aja, kita tak perlu fikir, kita tak penat. Kita seronok, kita happy je. Tetapi kalau kita masuk macam kelas ke, kalau kita masuk seminar ke, yang banyak soalan, lepas tu kita kena fikir, kena jawab, jadi kita penat.
Jadi itu tuan-tuan puan boleh lihat semula. Sebenarnya berfikir ni adalah satu kerja ataupun orang kata satu komitmen, satu keperluan untuk letak kita punya effort. We have to put effort to think. Kita gunakan otak kita tu untuk berfikir. Jadi ia adalah satu hard work. Ia adalah satu kerja yang memerlukan kita melakukan perkara-perkara yang memenatkan. Jadi bila kita buat brainstorming session, jadi kita sentiasa dibawa, kalau macam dalam syarikat, kita nak buat strategic planning ke, kita buat brainstorming session ke, biasanya kita akan bawa tim kita ke satu tempat yang selesa. Kerana tujuan kita nak dia berfikir fokus kepada perkara-perkara yang kita nak selesaikan. Kita tak nak ada gangguan. Kita tak nak gangguan ada anak dia ke, pasangan dia ke, suami ke, isteri ke, mak bapak macam tu kan. Jadi biasa kita akan bawa mereka keluar, satu tim kita, 2-3 orang ke 5 orang, untuk kita buat brainstorming session, untuk kita buat strategic planning sebab kita nak fokus. Itu sebenarnya tuan-tuan puan dah membuktikan bahawa berfikir ini adalah satu kerja yang berat. Jadi kadang-kadang tuan-tuan puan bila saya berbicara ataupun orang kata berjumpa dengan klien ataupun prospeknya, saya sebenarnya akan melihat kadar keperluan untuk berfikir. Kalau jumpa tu banyak benda kena fikir, it comes with the package. Jadi kalau macam package, contoh tuan-tuan puan engage dengan saya. Jadi bila keadaan tu memerlukan satu perkara deep thought, kena fikir, kena discuss, lepas tu kena come up with some solution, kena come up with action plan. Jadi itu memerlukan satu keadaan yang kita berfikir. Bila berfikir ni dia ada cost dia. Jadi tuan-tuan puan kita faham sebagai usahawan, kita faham bahawa kita sendiri sebagai usahawan perlu ada satu tempat ataupun ruang yang kita panggil sebagai gua tu tadi untuk berfikir. Okey, saya sebut ni kerana dalam buku yang ditulis oleh John C. Maxwell, tajuk dia How Successful People Think, dia ada satu bab yang dicerita tentang thinking. Dan dia sebut salah satu cara untuk kita pastikan yang kita boleh ada clarity untuk berfikir adalah memilih satu lokasi. Satu masa dan satu lokasi yang sesuai untuk kita berfikir. Jadi kadang-kadang tuan-tuan puan, yang pertama sekali kalau kita kata kita nak pastikan, kita nak initiate, kita nak dorong, kita nak enrich supaya suasana tu membolehkan kita berfikir dengan lebih tenang, yang pertama sekali cari tempat dia. Kat mana yang kita boleh berfikir dengan tenang tu. Jadi perkataan gua ni tak semestinya kita kata kena pergi jauh-jauh, kena pergi Cameron Highlands, kena pergi Paris, kena pergi London nak berfikir, tak. Kadang-kadang kita kata cari satu tempat. Katalah kalau tempat tu di atas katil contoh. If you think best when you are in bed, be it. Maksudnya kalau memang dengan duduk di katil itu membolehkan kita berfikir dengan tenang, duduk kat katil tu. Ataupun kita kata adakah kita ni berfikir masa kita mandi. Contoh kita masuk bilik air, pasang shower tu, waktu tu lah kita ada orang kata laju cara fikir kita. Tak apa. Masuklah bilik air tu lama-lama, 1 jam, 2 jam. Take your shower long enough so that you can think hard enough. Jadi ada setengah orang dia bagi tahu saya, puan, saya akan dapat berfikir dengan lebih baik, saya dapat idea banyak, saya dapat fikirkan solusi-solusi baru apabila saya drive. Okey, pergilah keluar, pandulah kereta. Tapi pelan-pelan lah, jangan pergi laju-laju lepas tu tak tengok anak nak fikir kan. Pergilah memandu. Keluarlah dekat highway tu, ambil lane yang paling kiri, pandulah dengan tenang. Berapa lama masa yang diperlukan untuk think tu tadi semasa memandu? 1 jam, 2 jam. Pusinglah highway tu. MRR tu ke, highway Ceras Kajang ke, highway Lekas ke, highway mana-manalah, Lata ke. Pergi. Sekiranya itu yang membolehkan tuan-tuan puan berfikir. Atau adakah tuan-tuan puan tu dapat nak fikirkan benda-benda ni, deep thought ni semasa semasa duduk dekat spa. Pergi kat spa. Jadi yang pertama sekali, find a place to think. Jadi dalam keadaan sekarang kita susah sikit, tak boleh nak keluar kan. Jadi dalam rumah, katalah dalam rumah, cari satu spot ataupun cari satu ruang yang kita boleh duduk diam-diam, yang kita mungkin kalau tak duduk pun berdiri ke macam mana ke, tapi cari satu ruang yang membolehkan kita berfikir. Kita kena fikir tu. Jadi first, bila kita nak kata nak berfikir tu, cari tempat dia tu supaya kita dapat fikirkan benda tu secara lebih tenang. Orang kata dapat idea-idea baru. Ada ramai juga di kalangan kita yang mereka akan pergi ke surau atau masjid. Saya ada kawan-kawan yang macam itu. Dia duduk kat satu corner ataupun satu ruang di surau atau masjid untuk orang kata immerse himself in deep thinking. Ada yang buat macam tu. Jadi ini semua terpulang pada keadaan tuan dan puan. Yang penting satu, find a place to think. Kemudian yang kedua, find a place to shape your thought. Jadi kita dah fikir tadi kan tuan-tuan puan, kita dah fikir. Jadi bila kita dah fikir tu, kita kena susun. Shape your thought tu maksudnya kita nak jadikan dia satu substance yang orang cakap kita boleh rancang dia.
Kita boleh buat plan. Daripada apa yang kita fikir tadi tu, idea-idea tadi tu, kita kena terjemahkan. Jadi bila kita nak terjemahkan tu tadilah yang kita perlu ke, apa orang kata, perlu letakkan dia, apa orang cakap, perlu turunkan dia ke atas satu format yang kita boleh rujuk, dan itu adalah atas kertas. Yang ini sebenarnya tuan-tuan dan puan dah biasa buat sesi brainstorming lah, strategic planning kan. Dah discuss brainstorm, okey, kita map out. Ini adalah kaedah yang biasa, tapi kadang-kadang kita tak fikir benda tu penting untuk kita. Jadi macam kita sebagai business owner, sebagai usahawan kita sendiri, mesti ada satu ruang yang kita kata kita fikir, dapatkan idea-idea tu, dan lepas tu pastikan idea-idea tu kita ada satu orang kata place. Kalau place yang sama, katalah idea tu datang waktu kita dalam bilik air tengah shower, takkanlah kita nak tulis kat dalam bilik air, tak boleh. Jadi kita kena cari tempat untuk kita shape our thought tu tadi, apa yang kita dah fikir tu tadi, kita shape tu. Maksudnya antara salah satu perkara adalah untuk letakkan dia, mapkan dia di atas kertas. Mapkan dia ada kertas. Kalau tuan-tuan puan guna laptop ke iPad ke terpulang, tetapi yang penting dia mesti adalah satu benda yang kita boleh nampak, yang kita boleh zahirkan, kita boleh nampak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian sudah tu, kita kena cari pula satu tempat ataupun satu keadaan yang kita boleh stretch, yang kita boleh expand kita punya idea tu tadi. Katalah kita dah fikir dah masa drive sepanjang highway Lata tu, pergi dan balik, dapat idea-idea tu, dah sketch kan, maksudnya dah tulis. Kemudian kita nak expand idea tu. Mula-mula mungkin kita tulis point ataupun kita kata kita buat apa orang kata mind map, letak. Tetapi lepas tu kita perlukan, kita kena stretch dia, dan kita kena dapatkan satu situasi untuk kita stretch idea. Untuk stretch idea itulah yang kita kata kita mesti kongsi dengan orang lain. Jadi bila kita dah letak kat atas ni, kita kena share dengan siapa? Kalau tuan nampak ada mentor, share dulu dengan mentor. Kalau tuan nampak ada coach, share dulu dengan coach. Tengok macam mana. Stretch the idea. Kalau tuan nampak ada tim, mungkin 2-3 orang partner ataupun 2-3 orang ahli lembaga pengarah syarikat, duduk dengan mereka, stretch the idea. Jadi macam sekarang banyak kita buat apa orang kata, keadaan tu secara online. Boleh je, tak ada masalah. Apa-apa yang kita dah zahirkan di atas kertas tadi ataupun dekat iPad ke, dekat laptop ke, apa semua tadi, find a place to stretch your idea. Jadi find a place with the right people to stretch your idea tadi. Itu yang ketiga. Itu yang ketiga. Yang akhir sekali, yang keempat, barulah kita kata how are we going to land our thoughts tadi. Jadi bila kita dah buat tu semua, macam mana kita nak buat the implementation part. Yang itu yang keempat. Jadi yang keempat ini adalah antara yang penting. Bila kita kata kita nak implement, kita nak buat idea tu, kita mesti percaya kepada idea tu. We must believe in it so that we can do it. Katalah contoh kita mesti percaya. Contoh kita buat satu kita ada satu idea baru. Kita kata saya nak venture lah into saya nak mulakan satu kerjaya ataupun saya nak buat aktiviti baru, kerjaya baru, iaitu saya nak jual insurans contoh Okey, takaful saya nak jual takaful. Jadi saya target tahun ni saya akan fokus kepada package takaful yang sesuai untuk orang bujang. Contoh saya dah buat macam tu. Jadi kena stretch idea tu. Bila dah fikir-fikir, okey macam nilah buatnya. Okey, mapkan. Bila dah mapkan, kita stretch idea tu. Okey, orang bujang ni yang macam mana? Okey, yang bekerja ke atau yang usahawan ke, yang macam mana? Kenapa nak yang bujang aja? Kalau yang baru kahwin macam mana? Kalau yang kahwin tapi anak baru 2-3 macam mana? Jadi kita stretch idea tu. Bila stretch idea tu, okey, daripada bisnes jadi ejen takaful ni, kemudian apa? Kita stretch the idea. Bila kita nak stretch, kita nak buat. Itu yang kita kata implementation tu, yang kita kata kita kena ada kepercayaan. Kita mesti percaya bahawa kita adalah orang yang boleh buat. Kita adalah orang yang boleh buat jualan takaful. Kita adalah orang yang mampu, yang boleh mempengaruhi orang lain untuk subscribe kepada package takaful. Kita kena believe, we must believe in ourselves and believe in the idea. Okey, saya percaya bahawa dengan memulakan kerjaya sebagai ejen takaful ini akan membolehkan saya membina network untuk bla 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 bla. Apa? Jadi kita kena ada that implementation, kita believe with the idea, dan kita tahu kita boleh buat, dan kita percaya kita boleh buat. Barulah kita kata that thinking is worth the investment. Yang kita fikir tadi tu berbaloi dengan orang kata kita invest masa. Thinking is difficult. Jadi kita kata kita dah invest masa, kita dah invest tenaga, kita dah invest perah lah. Kira kita perah otak kita.
yang menyebabkan kita buat conclusion idea kita tu tadi adalah untuk memulakan satu kerjaya, atau kita kata kita nak jadi ejen takaful. Contoh, saya bagi contoh. Jadi mungkin inisiatif ataupun orang kata aktiviti ataupun bisnes yang tuan dan puan nak jalankan tu ada pelbagai. Mungkin ada yang kata nak buka kafe, ataupun kata nak masak dari rumah dan jual melalui platform apa orang kata Foodpanda ke apa tu semua. Jadi thinking is hard work. Thinking is difficult. Jadi saya dah kongsikan tadi kita ada 4 perkara. Jadi yang pertama sekali mesti find a place to think. Cari tempat atau lokasi di mana kita boleh berfikir. Kemudian zahirkan idea-idea tu, shape your thoughts. Zahirkan. Sketch ke apa Kemudian stretch that thoughts. Stretch the idea. Stretch idea ni tadi yang kita kena discuss. Kalau kita kata kita jadi ejen takaful tadi kan, kita mungkin ada kumpulan-kumpulan ejen lain yang sama-sama dengan kita, maksudnya rookie agents newbies lah, rookie agents. Jadi kita stretch kita punya idea tu sama-sama. Kalau katalah kita ada mentor ke, kita ada coach ke, kalau kita ada syarikat, kita kata adalah ahli lembaga pengarah ke kan, stretch the idea. Kemudian yang keempat, kita kata kita implement, kita buat benda tu. Jadi bila kita buat tu, yang kita kata kita kena percaya dengan idea tu, kita percaya dengan diri kita, dia boleh buat. Kalau kita pun ragu-ragu, saya ni tak pandai cakap lah kan, adalah tu kan, saya ni tak pandai cakap, saya ni tak boleh lah, tak boleh. Jadi dia adalah satu waste ataupun satu pembaziran apabila kita dah spend masa kita untuk berfikir tu tadi. Jadi inilah tuan dan puan saya kata kita kata biasanya kita sendiri macam saya sendiri sebenarnya ada perkara-perkara yang terpaksa perlu bukan terpaksa perlu, memang kena minta orang lain fikirkan sesuatu perkara untuk kita, dan ada masa-masanya memang kita kena bayar. Jadi kalau tuan dan puan katalah ada syarikat lantik ahli lembaga pengarah, sepatutnya ahli lembaga pengarah itu antara salah satu tugasnya adalah untuk berfikir perkara-perkara yang tuan dan puan sebagai CEO atau usahawan tidak ada masa, maksudnya ada prioriti lain, tuan dan puan perlu fikir benda lain. Jadi benda ni kena ada satu kumpulan orang lain yang fikirkan. Macam tu. Tetapi kemudian kita akan duduk sama-sama dan orang kata lihat bagaimana kita nak implement, bagaimana kita nak stretch the idea dan bagaimana kita nak implement. So kita ada 4 step of thinking tadi kan. Jadi the first 2 step tu mungkin kita kata the first two steps we need somebody else to do it for us. So the next 2 steps maksudnya to stretch the idea, to stretch the thoughts tadi, and then to implement what have been taught within the group tadi tu itu adalah involvement kita secara langsung. So ada 4 tuan dan puan thinking ni tadi, dan perkara ini sebenarnya ada banyak lagi orang kata secara terperinci dibincangkan dalam buku How Successful People Think by John C. Maxwell. Tuan dan puan boleh belilah buku tu, ataupun tuan dan puan boleh beli e-book ke. Kalau tuan dan puan okey dengan audiobook, pergi dekat YouTube, cari audiobook. Audiobook tu maksudnya dia dibacakan Buku tu dalam bentuk suara kita dengar. Tapi biasanya audiobook ni bukanlah susah sikit, macam saya kena tengok Jadi bila audiobook tu macam susah sikit. Tapi kalau dalam buku senang. Bila tengok kita boleh refer, kita boleh ni senang. Jadi terpulang pada tuan dan puan boleh beli buku, boleh beli e-book, ataupun tuan dan puan boleh semak audiobook dekat YouTube ada. Buku How Successful People Think, tulisan John C. Maxwell. John C. Maxwell ni ada banyak buku-buku dia, boleh tengok. Jadi ini perkara yang 4 yang saya kongsikan ni tuan dan puan. Saya bawa ke tengah ini supaya kita tuan dan puan beri masa kita sama-sama beri masa untuk kita fikir. Dan berfikir ini, kalau kita kata kita suruh staff kita fikir, kita kena tengok level dia jugalah. Kalau kita suruh manager kita fikir, kalau kita lantik ahli lembaga pengarah untuk berfikir bagi pihak syarikat untuk mengembangkan syarikat, kita kena tengok kapasiti orang-orang tu, kebolehan dia untuk berfikir dan menghasilkan output seperti yang kita perlukan. Jadi macam contoh macam saya katalah saya nak berfikir macam mana cara lagi nak mengukuhkan atau memperbaiki modul-modul latihan ataupun approach dalam mentoring dan coaching. Saya tak boleh suruh anak saya tingkatan 5 untuk fikir untuk saya, tak boleh. Jadi itu maksud saya Jadi bila kita kata apa perkara yang perlu difikirkan itu perlulah diberi kepada individu atau orang-orang tertentu yang memang ada kebolehan untuk berfikir atas kapasiti dan tahap itu. Jadi kita kata okey nak buat bookkeeping, kita suruh anak kita tingkatan 5, lepas tu kita suruh dia fikir macam mana nak pastikan. Jadi kita tengok juga, katalah dia buat tingkatan 5 cuma belajar prinsip account, kita suruh dia buat bookkeeping, kena tengok level. Jadi apabila kita minta staff kita berfikir, kita minta partner kita berfikir, kita minta ahli lembaga pengarah dalam syarikat berfikir, kita sendiri perlu berfikir dahulu apakah
apakah kita sudah meletakkan perkara-perkara yang betul untuk kita boleh membina satu budaya berfikir. Budaya berfikir, bukan spoon feed. Rakan Facebook saya pun ada juga menulis tentang beberapa perkara kepentingan berfikir, merdeka dalam berfikir. Itu adalah perkara lanjutan, tetapi asasnya tuan nampak empat ni tadi. Kalau secara individu usahawan kita praktikkan terus, kalau tuan nampak juga secara berkumpulan, maksudnya ada syarikat, ada staff apa semua, praktikkan juga empat langkah yang sama ni tadi. Jadi yang pertama, find a place to think. Find a place meaning the environment is right for you to think. Second, find a place to shape your thoughts. Yang kedua. Yang ketiga, find a place to stretch your idea. Your thoughts sudah nak stretch, maksudnya expand lagi. Dan kemudian akhirnya, find a place for you to land your thoughts, maksudnya nak implement. Macam nak buat tu. Jadi itulah perkara-perkaranya. Jadi simple saja 4, tetapi tuan-tuan puan, perkara-perkara yang simple ni kadang-kadang kalau kita tak ambil berat, dia sebenarnya tak memberi impact. Perkara-perkara kecil walaupun simple, apabila kita lakukan dengan betul, kita baiki dari masa ke semasa, dia akan ada impact kepada kita. Simple lah tuan. Sebagai contoh simple, menguruskan pengesahan perkara melalui email. Send email to confirm certain things, contoh. Berkomunikasi katalah telefon untuk confirmkan. Jadi perkara tu nampak kecil, simple je. Kita kan dah setuju, buat apa nak email? Kita kan dah setuju, buat apa nak chat? Tetapi ia adalah satu perkara yang penting supaya kita dapat orang kata menjalankan perkara yang kita rancang tu dengan betul dan dengan lebih baik. Kan kita nak sentiasa memperbaiki kan? Ya. Jadi kita dah buat, kita baiki. Kita dah buat, kita baiki. Itu barulah kita kata it makes us alive. When we always have a cycle where we plan, we execute, we monitor, and we review our plan, and we execute and we monitor. If you have that kind of cycle in your life, that what makes you alive, and that what makes you always moving forward. Alright, okey tuan dan puan, jadi untuk itu alhamdulillah pagi ini, pagi Ahad, jangan lupa kita sama-sama doakan kepada rakan-rakan kita dalam apa juga keadaan, tak kira di mana mereka berada, kawasan-kawasan yang baru saja surut, baru saja sudah dengan situasi banjir, mereka masih lagi tengah orang kata pick up. Jadi kita doakan semua orang kata urusan-urusan mereka dipermudahkan, dan kita sendiri dalam keadaan sekarang, dalam keadaan ada yang PKP, ada yang PKPB, semua tu kita doakan supaya diberikan ketenangan, diberikan ketajaman akal fikiran, diberikan kekuatan tubuh badan untuk meneruskan apa-apa perkara yang perlu kita lakukan, yang akhirnya menjadikan kita seorang khalifah yang bermanfaat. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.